tempat pembuangan sampah yang kurang sesuai. Selain mengundang pelbagai penyakit, air bertakung juga menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Forum Remaja Penyandang Minda Kelas Pertama. Forum Remaja Jendela Kematangan Minda. Forum Remaja Pencetus Minda Kreatif. Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Forum Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Nur Sabrina Zulkifli pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dunia macam pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut alam sekitar yang mengacam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis kepimpinan negara, seyogianya turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli masyarakat yang lain demi merealisasikan aplikasi langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk meminimumkan kesan terhadap alam sekitar di negara kita. Pada hari ini, perubahan iklim berlaku secara mendadak dan tidak menentu sehingga mengancam kehidupan manusia. Perubahan cuaca global ini juga menjejaskan kelestarian dan mengundang bencana alam. Seandainya tindakan proaktif dan progresif tidak dilaksanakan secara tekal, dunia akan musnah dalam musibah alam angkara manusia. Baiklah sidang hadirin, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini yang cantik-cantik belaka. Di sebelah kiri saya, saudari Najwa Amira Muhammad Zahari yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah kanan saya, iaitu saudari Nur Fizana Muhammad Nasir. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik pengerusi. Berada di sebelah panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Farah Hairunizam. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang langkah yang boleh diambil pelbagai pihak bagi mengekalkan kelestarian alam sekitar. Sejauh manakah semua pihak memainkan peranan masing-masing terhadap alam sekitar? Contoh pihak yang pertama adalah kerajaan. Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengekalkan kelestarian alam? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudari Najwa Amira Muhammad Zahari. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang langkah kerajaan tersebut. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi. Sejak kebelakangan ini, pembangunan tanpa limitasi kini merupakan perubahan pesat berlaku di negara kita. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impact daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin berlumba-lumba mengejar kemajuan? Di manakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? Perkara ini merupakan peranan semua dalam menangani masalah alam sekitar. Jika perkara ini terus diabaikan, maka banyak dosa yang akan terjadi kepada dunia ini. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar ialah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga,
dan penghawa dingin merupakan salah satu kesan paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh CFC amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Jadi, jelaslah bahawa penggunaan bahan kimia perlu dikawal berkala oleh kerajaan supaya masyarakat dapat dipelihara. Selain itu, kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal ini demikian kerana alam sekitar kita boleh dijaga dengan lebih efektif. Lantaran itu, mengenakan denda kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara membayar denda atau mengenakan hukuman penjara atau kedua-duanya sekali. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah bilangan kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Di sini, saya memberi contoh. Pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai maupun laut menyebabkan banyak hidupan marine laut mati dan lama-kelamaan ianya semakin pupus. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Soleh Purbusi. Sekian, terima kasih. Satu penjelasan yang sangat menarik daripada saudari ahli pendek pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli pendek kedua, saudari Nur Fizana Muhammad Nasir, tentang langkah pihak lain selain kerajaan iaitu sekolah dalam menjaga alam sekitar. Sejauh manakah pelajar mendapat pendedahan dan mempunyai pengetahuan sedia ada tentangnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas saudari pengerusi sidang hadirin yang dihormati. Antara peranan pihak sekolah adalah dengan menganjurkan program ataupun kempen mencintai alam sekitar setiap tahun dan menyuburkan sikap cinta terhadap alam sekitar. Dengan ini, murid-murid akan semakin tinggi pengetahuan mereka tentang kebaikan dan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh melaksanakan pelbagai aktiviti menjaga alam sekitar. Seperti kuis alam sekitar juga boleh dilaksanakan dengan melibatkan semua warga sekolah supaya dapat memberikan pengetahuan yang membuka minda tentang pentingnya alam sekitar pada masa ini. Dalam aktiviti tersebut, pihak sekolah seharusnya merancang program yang dapat membimbing murid-murid untuk lebih mengetahui spesies dan kehidupan alam sekitar supaya mereka dapat mengetahui pelbagai perkara untuk melestarikan keindahan alam sekitar. Secara tidak langsung, generasi akan datang juga dapat menikmati keindahan alam sekitar yang sentiasa terjaga ini. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai negatif dalam diri murid-murid dapat dilunturkan supaya tidak menjadi beban kepada negara pada masa akan datang. Selain itu, pihak sekolah juga sewajarnya menjalankan pelbagai uslub seperti mengadakan sudut info alam sekitar supaya dapat memberikan dan menambahkan pengetahuan murid-murid tentang alam sekitar yang semakin ditelan kerasukan manusia di pembangunan sehingga mengorbankan keindahan dan kesucian alam sekitar. Contoh yang boleh diketengahkan adalah dengan mengadakan pameran tentang informasi alam sekitar di papan kenyataan sekolah, sama ada di kantin, di lobi maupun di dinding sekolah, yang memaparkan ilustrasi yang menarik supaya dapat memikat minat murid-murid untuk membaca, menghayati dan mengaplikasikan. Adalah kerana apabila murid-murid sering dikelilingi dengan pelbagai informasi yang bermanfaat, maka akan lahirlah individu yang berpengetahuan luas. Berinformasi yang sering menjadi visi dan misi sekolah. Oleh itu, dengan golongan sasaran inilah yang akan menjadi curucuk utama dan mencetus kemajuan negara dalam pelbagai aspek, termasuklah maju pemikirannya sehingga mampu untuk memikirkan akibat dan padanya. Jika hanya mengikut hati dalam setiap tindakan, dengan ini
tangan dan kaki mereka tidak akan terperdaya untuk memuaskan hati mereka semata-mata mengaut segunung keuntungan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada pelajar. Saya yakin pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan dari peringkat sekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam pengaplikasian langkah melestarikan alam sekitar dalam kalangan pelajar. Bagaimanakah pula dengan media massa? Apakah maksud media massa dan apakah peranan mereka, para pengguna gadget, dalam memelihara alam sekitar? Dipersilakan ahli panel ketiga, Farah Khairul Nizam, untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih saudari penerusi. Media merupakan perantara utama dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej. Manakala, media massa pula adalah alat yang terpenting yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, membina persepsi dan tanggapan serta membentuk sikap masyarakat tentang maklumat yang disampaikan. Penyampaian maklumat dan mesej penting kerana jika tiada media massa, maka masyarakat tidak akan mendapat sebarang berita atau maklumat. Media massa atau media pula dapat menyampaikan maklumat yang boleh dilihat dari pelbagai bentuk. Antara bentuk media massa yang sering digunakan ialah media cetak seperti surat khabar, majalah, buku, risalah, poster dan media elektronik seperti radio, televisyen, komputer dan telefon pintar. Media mempunyai pelbagai peranan terhadap masyarakat dalam menangani masalah alam sekitar yang kian meruncing kini. Media berperanan sebagai penyebar dan maklumat dan pendidik masyarakat dari setiap golongan lapisan, tidak mengira tua atau muda. Hal ini demikian kerana kini media menjadi medium utama untuk menyampaikan maklumat dan digunakan setiap masa oleh masyarakat. Maklumat yang disampaikan melalui media juga cepat dan pantas diakses oleh masyarakat. Media seperti televisyen, radio dan internet menjadikan masyarakat kita tidak ketinggalan dari segi mendapatkan maklumat dan informasi semasa yang berlaku di sekeliling mereka serta mereka tidak perlu mengambil masa yang lama untuk mendapatkan maklumat tersebut. Selain itu, media berperanan sebagai pendidik masyarakat. Ini dapat dibuktikan melalui media cetak seperti surat khabar, majalah, poster dan sebagainya. Kandungan yang terdapat dalam media cetak tersebut mampu memberikan impak yang positif kepada pembacanya. Dalam surat khabar, terdapat ruangan yang dikhaskan untuk berita rencana yang membincangkan tentang sesuatu isu dan cara penyelesaian yang boleh dibaca oleh masyarakat untuk menambah pengetahuan. Secara tidak langsung, media ini telah mendidik masyarakat ke arah lebih baik dan dapat melahirkan masyarakat yang gemar membaca. Melalui media elektronik pula dapat dilihat melalui rancangan mengandungi unsur-unsur pembelajaran seperti forum perdana yang disiarkan di TV yang melibatkan masyarakat dan membincangkan isu yang menarik. Dengan ini, media dianggap sebagai pendidik yang mampu mendidik masyarakat dari pelbagai aspek mengatasinya. Di samping itu, media juga berperanan dalam menyelesaikan masalah alam sekitar. Hal ini demikian kerana media mampu mempengaruhi masyarakat yang ramai. Melalui media, masalah alam sekitar yang terjadi dapat diatasi dan dibendung secara perlahan-lahan. Media bertanggungjawab menyebarkan maklumat berkaitan isu alam sekitar yang terjadi. Contohnya, tanah runtuh, banjir, pembalakan haram dan sebagainya. Masalah ini dikupas dan disiarkan dalam media untuk menyedarkan masyarakat tentang alam sekitar. Dengan ini, masyarakat akan sedar dan akan berusaha untuk menyelesaikan daripada terus berlaku dan buktinya, TV3 menyiarkan program aduan rakyat yang mengupas isu-isu alam sekitar untuk tontonan masyarakat di samping memberi kesedaran kepada mereka sekaligus mengheret pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan tersebut.
Itu saja pendapat daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel ketiga atas penjelasan yang ringkas tetapi padat sebentar tadi. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, saya tidak menyangka lagi pandangan ketiga-tiga rakan saya diseteruk. Saya ingin membuat penambahan. Saya berharap hadirin semua di sini tidak mengira umur dan bangsa untuk ringan-ringankan tulang, panjang-panjangkan langkah supaya menjaga dan cinta akan alam di dunia ini. Hikmat tuan-puan, kakak abang, adik-adik sekalian diperlukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Contohnya, membantu menjaga kebersihan alam sekitar walau di mana jua anda berada. Aktiviti kita semula boleh dilakukan sama ada di rumah, di sekolah atau di tempat awam. Semudah memetik jari, kita hanya perlu memasukkan sampah ke dalam tong sampah pelbagai warna mengikut jenisnya. Akhirul kalam, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir membicarakan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak dalam melestarikan alam sekitar. Semoga forum ini menjadi wadah kepada semua agar cakna terhadap isu-isu alam sekitar, selanjutnya membantu menyelamatkan bumi kita. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat kepada semua. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengarkan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.